Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk topik pada kali ini kita akan berkongsi mengenai penyakit. Ini dalam buku teks PJPK tingkatan 4. Bagi standard pembelajaran, saya harap murid dapat mengetahui maksud thalassemia, mengenal pasti tanda thalassemia, menjelaskan kesan thalassemia pada diri, keluarga dan masyarakat, dan menilai kepentingan pengesanan awal dan rawatan kepada pesakit thalassemia. Apakah maksud thalassemia? Thalassemia merupakan penyakit genetik sel darah merah, iaitu badan kurang menghasilkan hemoglobin atau hemoglobin tidak normal. Anemia pula adalah keadaan darah yang kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dan menyebabkan pengidapnya berasa lemah. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh manusia. Thalassemia diwarisi daripada ibu bapa dan melibatkan kedua-dua anak lelaki dan perempuan. Terdapat dua jenis thalassemia, iaitu pembawa gen thalassemia, iaitu thalassemia minor, dan pesakit thalassemia, thalassemia major. Manakala pesakit thalassemia intermedia menunjukkan tanda-tanda penyakit ketika usia lebih matang, iaitu remaja ke dewasa. Pembawa thalassemia iaitu thalassemia minor, ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda sebagai seorang pembawa boleh menurunkan gen thalassemia kepada anak. Bagi pesakit thalassemia major, kedua-dua ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia sepenuhnya kemungkinan melahirkan bayi berpenyakit thalassemia. Kebiasaannya semasa lahir, pesakit kelihatan normal, tetapi apabila berusia antara 3 hingga 18 bulan, bayi mula menunjukkan tanda-tanda anemia. Mari kita lihat tanda-tanda thalassemia. Yang pertama, perubahan pembentukan muka ketika membesar. Kalau kita tengok perubahan pembentukan tulang muka, iaitu craniofacial, semasa membesar termasuk tulang muka, hidung, bibir, mulut dan telinga. Nampak situ muka macam membengkak. Yang seterusnya adalah anemia yang serius. Sel darah merah hanya boleh hidup dalam masa beberapa minggu saja, berbanding sel darah merah kanak-kanak normal, iaitu boleh hidup selama 4 bulan. Kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah boleh menyebabkan kekurangan oksigen dalam setiap sel badan. Ini bermakna pesakit mudah sesak nafas dan juga letih, dan tidak bermaya untuk melakukan tugasan harian seperti orang yang normal. Tanda thalassemia yang ketiga iaitu pembesaran terbantut, melambatkan pertumbuhan dan terbantut. Kemungkinan tiada pergerakan dari segi ketinggian ataupun berat, dan sekiranya ada pun mungkin mengambil masa yang agak lama. Seterusnya, masalah kesihatan. Kelihatan normal ketika lahir dan berubah antara 6 hingga 18 bulan dengan muka menjadi pucat, sentiasa lemah dan bertambah teruk. Hal ini kerana mungkin kondisi badan tidak stabil dan selalu keletihan yang menyebabkan tiada pergerakan aktif semasa menjalankan aktiviti. Tanda yang kelima iaitu jaundice. Jaundice biasanya dikaitkan dengan masalah kesihatan organ badan, iaitu hati dan limpa, sehingga mengakibatkan perut menjadi buncit. Jaundice ini menyebabkan warna kekuningan yang kelihatan pada kulit bayi yang disebabkan oleh meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Jaundice pada bayi adalah jaundice yang berlaku dalam masa sebulan selepas bayi lahir. Ibu bapa perlu mendapatkan pemeriksaan lanjut
daripada doktor untuk melihat penilaian kesihatan seterusnya. Berikut merupakan kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat. Terlihat kesan thalassemia kepada diri. Pesakit perlu membuat rawatan sepanjang hayat. Mana aspek psikososial diri melibatkan aktiviti sosial terjejas, kurang berinteraksi dengan rakan sebaya, kurang mempunyai daya tahan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sosial, termasuk aktiviti fizikal dan riadah, serta emosi dan pemikiran terganggu. Keseluruhannya pemindahan darah setiap bulan. Pesakit perlu berulang-alik ke pusat rawatan thalassemia membuatkan perancangan kehidupan seharian terganggu. Pesakit juga memerlukan rawatan bagi menyingkirkan zat besi, di mana darah kaya dengan zat besi yang terkumpul daripada transfusi darah pada jangka masa panjang yang boleh merosakkan hati, jantung dan organ lain. Oleh itu pesakit perlu mengelakkan makanan yang kaya dengan zat besi. Kesan thalassemia juga boleh membawa kepada kematian, di mana kesan rawatan turut mengundang bahaya. Sebagai contoh, rawatan zat besi boleh menyebabkan penyakit bahaya yang lain seperti kencing manis, kegagalan fungsi jantung yang boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular, bara hati dan lain-lain yang boleh menyebabkan kematian. Kesan thalassemia kepada keluarga pula ialah pemindahan sumsum tulang, iaitu di mana pemindahan sumsum tulang untuk pesakit thalassemia major biasanya menggunakan sumsum tulang daripada adik-beradik kandung, kerana kejayaan usaha ini paling tinggi untuk merawat pesakit thalassemia. So kesan di sini akan berkait rapat dengan ahli keluarga. Seterusnya adalah peruntukan kewangan lebih kepada perubatan. Ibu bapa perlu mencari wang yang lebih untuk perbelanjaan perubatan anak. Kerana thalassemia menggunakan sumber perbelanjaan yang tinggi dan juga kos yang banyak. Mereka juga hidup dalam tekanan, di mana keluarga mengalami tekanan dan gangguan emosi kerana anak-anak tidak dapat menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain, di mana perlu pengawasan yang lebih rapi supaya mengelakkan daripada berlakunya apa-apa masalah. Seterusnya, kesan thalassemia kepada masyarakat adalah pertambahan bilangan pesakit atau pembawa thalassemia, di mana perkahwinan antara pesakit thalassemia akan menambahkan jumlah pesakit. Ujian saringan thalassemia sebelum berkahwin perlu dijalani, supaya kita tahu pasangan kita bagaimana dan juga apakah status kesihatannya. Kesan kepada masyarakat yang terakhir adalah penderma darah, di mana pertambahan pesakit thalassemia menjadikan permintaan bekalan darah meningkat. Ini kerana pesakit thalassemia memerlukan darah yang baru demi kelangsungan hidup. Seterusnya kita pergi kepada kenapa pentingnya pengesanan awal dan rawatan pesakit thalassemia. Bagi yang pertama adalah mencegah thalassemia daripada terus menular. Sebagai langkah awal pencegahan, ujian persaringan pengesanan awal perlu dilakukan. Oleh sebab thalassemia adalah penyakit genetik, pasangan yang ingin berkahwin perlu menjalani ujian saringan awal thalassemia untuk mengetahui status pembawa thalassemia. Seterusnya, mengelakkan perkahwinan antara pembawa thalassemia. Seterusnya adalah mengelak daripada kos perubatan yang tinggi, di mana transfusi darah berterusan akan menyebabkan pengumpulan zat besi di dalam organ utama badan seperti hati dan limpa. Pesakit perlu memerlukan kos yang tinggi bagi menyingkirkan zat besi berlebihan yang perlu dilakukan mengikut keperluan. Bagi mengurangkan risiko penyakit ini, pesakit perlu mengelakkan daripada makan makanan zat besi yang mengandungi kandungan zat besi yang tinggi. Baik, seterusnya adalah mengetahui status kesihatan. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, diagnosis penyakit thalassemia boleh dilakukan pada usia kehamilan 10 hingga 11 minggu menerusi prosedur amniocentesis dan chorionic villus sampling, manakala diagnosis secara lazimnya
boleh dijalankan menerusi ujian pengiraan sel darah merah. Dan akhir sekali, betapa pentingnya pengesahan awal adalah rawatan penyingkiran zat besi. Di mana rawatan ini, kekerapan rawatan bergantung pada tahap pengumpulan zat besi dalam badan. Rawatan jenis ini merupakan rawatan sementara dan bersifat rawatan sokongan. Rawatan penyembuhan yang sebenar perlu melalui pemindahan darah dan sumsum tulang daripada penderma yang sesuai. Berikut adalah antara makanan yang tinggi zat besi, iaitu organ dalaman haiwan seperti hati, kuning telur, kacang, banyakkan sayuran hijau yang berdaun, dan produk makanan yang diperkaya dengan zat besi. Okey, mari kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama mengenai thalassemia. Apa itu thalassemia? Penyakit genetik dan juga berkaitan dengan anemia. Kemudian tentang hemoglobin. Apa yang terkandung dalam hemoglobin. Seterusnya adalah 3 jenis thalassemia, iaitu thalassemia minor, major dan intermediate. Kemudian kita tengok pada tanda-tanda thalassemia. Kita ada 5 tanda thalassemia. Seterusnya adalah kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dan seterusnya adalah kepentingan pengesahan awal dan rawatan pesakit thalassemia. Dan akhir sekali adalah contoh makanan yang tinggi zat besi. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat diberitahu kepada ataupun disebarkan kepada orang ramai, supaya kita alert bahawa kadang-kadang kita tak tahu ada juga yang berada di sekitar keluarga kita. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.